101 sampai 104. Sembahyang di zaman moden. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menutup mata, walaupun jasmaninya menderita sakit, masih diusahakannya juga naik ke mimbar di Masjid Madinah, memberikan nasihatnya yang penghabisan kepada umatnya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit-sakit pun usaha juga naik atas mimbar, nak menyampaikan nasihat, menyampaikan peringatan. Ini kita kena ambil semangat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalam dah saya sebut, malam tadi kan, manusia ni bila sebut cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, ujian mesti sampai. Ujian pertama, maradah, sakit. Ujian kedua, kesusahan mencari rezeki. Ujian yang ketiga, susah payah mehnah berjuang pada jalan Allah, akan sampai. Maka Allah pesan 2 kali di dalam surah Muzammil ayat 20, bacalah Al-Quran yang mana mudah pada kamu. Boleh faham? Jadi sentiasa berdamping dengan Quran, sentiasa baca Quran. Malam tadi dah saya ulang. Siapa yang datang dapat, siapa yang tak datang nganga je lah. Okey, baik. Jadi Rasulullah juga manusia, Nabi, Rasul, yang mana dia juga dilanda dengan sakit. Kalau Rasulullah sendiri pun sakit, apatah lagi kita. Rasulullah pun diuji dengan pelbagai ujian, apatah lagi kita. Sedangkan dia kekasih Allah. Allah sayang pada dia, dia sayang pada Allah. Dia sayang pada Allah ni, nak banding dengan kita, wallahu a'lam lah jauh dia macam mana. Tapi tetap diuji dengan ujian-ujian yang kita sebutkan tadi. Maka di sini kita lihat ketika Rasulullah sudah berada di akhir penghidupan dia, Rasulullah menggagahkan dirinya naik di atas mimbar memberikan nasihat. Di antara nasihat yang terpenting, dan semuanya itu penting, pertama, diperingatkan benar akan sembahyang 5 waktu. Jangan ditinggal, jangan disia-siakan. Beliau cemas benar kalau setelah dia mati, sembahyang itulah yang lebih dahulu diabaikan. Ini dia. Nombor 1 yang Nabi pesan, sembahyang. Sebelum Nabi nak wafat tu, Nabi sebut dulu sembahyang. Maka kita sebagai pemimpin, pastikan rakyat ni sembahyang. Ini hak individu, Ustaz. Hak individu kita tak boleh paksa dah. Cukai yang boleh paksa. Kalau cukai kita boleh paksa, sampai kalau dah mati, orang tu mati, waris kena bayar pula. Kan? Sampai macam itu sekali. Takkan semayang perintah Allah kita tak boleh paksa pada orang. Cocok pun kita boleh paksa. Cocok pun paksa. Tak cocok tak lagi Mekah, tak boleh masuk masjid. Takkan semayang lagi penting daripada cocok? Tak boleh paksa. Sembahyang, takkan kita tak boleh kuat kuasakan? Kalau cukai kita boleh kuat kuasakan. Sembahyang itulah yang disebut sebagai imaduddin, tiang agama. Runtuh agama kerana runtuhnya tiang. Bila ramai tak sembahyang, maka agama seseorang itu akan binasa. Bila agama dah binasa, akan berlakulah pelbagai kerosakan di dalam
masyarakat. Sebab tu di sekolah kena wajibkan budak-budak sembahyang Zuhur sebelum balik. Di pejabat, di kilang, permudahkan orang untuk sembahyang. Baik. Oleh kerana lebih 350 tahun bangsa kita dijajah oleh bangsa dan agama lain, tinggallah bekas dan jejak pendidikan bangsa itu. Walaupun mereka telah pergi, iaitu perasaan dan gejala yang timbul daripada mulut orang-orang yang kena angin didikan itu, bahawasanya mengatakan sembahyang 5 waktu itu sangat menghalang-halang pekerjaan. Sebab itu kata mereka, sembahyang ini menghalang kemajuan. Kejap sembahyang, ganggu. Dia kata ganggu. Ganggu kerja. Kerja apa? Segala kerja. Kerja kahwin terganggu. Orang nak kenuri kahwin, ada sembahyang pula. Kacau betul. Kacau dia kata. Orang nak main bola, sembahyang pula. Bang pula. Berhenti pula sembahyang main bola sebab nak hormat orang azan. Dia kata ganggu. Tengah-tengah krosos sembahyang, tengah-tengah buat konsert orang azan pula. Dia nasihatkan azan jangan kuat sebab kami nak buat konsert ni. Kadang-kadang orang besar tengah bercakap, dia nasihatkan masjid berhampiran jangan azan sebab tempat perasmian dengan masjid tu dekat. Dia nasihatkan perlahankan azan, ataupun tak payah azan lah hari ni. Pak saya ada orang besar ni nak rasmi apa semua ni. Kenapa yang cakap macam itu? Sebab kesan daripada pendidikan penjajah. Walaupun penjajah tu dah tak ada, tapi kita usaha pergi negeri dia pula nak belajar dengan dia. Boleh faham? Penjajah tak ada dah, balik negeri dah. Dah kita pergi hambat dia pula, pergi mengaji tempat dia pula. Sebab dia lebih daripada kita. Dan bila balik pada dia pula, bangga pula. Inilah semangat jati diri yang telah dilemahkan oleh bangsa penjajah terhadap negara-negara yang dia jajah. Dia menjadikan kita ni dalam keadaan merasa bahawa tak kuat, kita lemah. Sebab itu dulu bila filem Mak Kilau tu keluar, ada berlaku perdebatan pro and contra. Dia kata British datang ke tanah Melayu sebab nak menolong memajukan tanah Melayu. Kita orang Melayu dia tak pandai memajukan. Sebab tu British datang. Sepatutnya kita berterima kasih kepada British. Dia tak tahu berapa tan emas dibawa balik. Kaya raya hamba Allah, sampai ketua kaya. Dalam museum, dalam galeri dia ada beribu tan emas. Mahkota dia ambil pada negara yang dia jajah, baju yang dia pakai, berlian apa semua ambil pada negara yang dia jajah. Negara hak dia jajah tu kadang-kadang rakyat pakai cawat saja sampai sekarang. Jadi jangan kita hari ini terlalu mudah mengatakan sesuatu yang nak memihak kepada penjajah kita. Kesan yang paling besar ialah mereka merenggangkan kita dengan solat, merenggangkan kita dengan sembahyang, buat aktiviti pada waktu sembahyang. Bukan dia nak buat pagi, main bola waktu sembahyang. Cuba buat sekarang, pukul 8 main bola, sembahyang apa pun tak ada sekarang ni. Habis pukul 10 panas pun tak ada, balik pukul 7.30 main bola. Elektrik jimat, lampu limpah jimat, semua jimat. Sebab dah ada lampu paling besar, nama dia matahari. Waktu sembahyang tak usik, waktu apa pun tak usik. Tak, kita kena main waktu malam, waktu maghrib, kena main waktu asar. Setelah kita mengalami
gelora kesibukan zaman yang dahsyat, mengalami segala sesuatu mesti serba cepat yang dinamai zaman mesin, zaman atom, zaman Sputnik, terasalah oleh kita sehingga menjadi keyakinan hidup bahawa sembahyang tidak boleh dilalaikan. Hanya sembahyang saja yang dapat mententeramkan jiwa dalam arus kesibukan. Lagi kita sibuk, kita tak tahu apa benda yang sebenarnya yang kita kejar. Dia duk sibuk, dia tanya, apa benda yang kita kejar, yang kita duk cari selama ini? Akhirnya kesibukan yang saja-saja kita buat menjadikan kita stres. Stres betul lah nak buat pameran ni. Letih tau, teruslah buat. Tak ada siapa suruh hang buat. Tapi bila dah buat, dia jadi apa? Stres, marah dengan budak-budak bawahan, marah dengan pempamer, marah dengan pelawat. Kalau hang tak buat tu, tak jadi apa. Sebab tu saya kata tadi, kita sibuk dalam dunia ni sebab kita sendiri yang buat-buat sibuk. Mana Som? Buat kuih. Kuih apa? Kuih raya. Berapa jenis dah? Ini yang ke-80. Cuba dia buat 8 je. Sibuk tak? Tak sibuk. Tapi pasal 80 jenis. Memanglah. Kita yang buat-buat sibuk. Urusan sana, urusan sini, akhirnya kita tak tahu apa yang kita sibukkan. Baik.